A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafiril anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan para pegawai Kementerian Kejaraya, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, dan izinkanlah saya pada hari ini untuk melihat sejarah dan umat Islam kini di kota Seoul ataupun di Korea. Korea ialah bumi yang paling lewat barangkali ditembusi oleh sinar Islam, dan kita lihat bagaimanakah suasananya khususnya dalam konteks Ramadan di kota Seoul, Korea. Kita mulakan dengan ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Dan dialah yang memutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar, yang agar dia menzahirkan agamanya ke atas segala agama lain, yang akan mengalahkan segala agama lain, dan walaupun ini dibenci oleh orang yang musyrik. Inilah benar-benar terjadi hari ini. Islam berkembang dengan cepat ke utara, selatan, timur dan barat. Dan hari ini kita fokus apakah yang berlaku di Korea Selatan, antara tempat yang lewat Islam sampai. Walaupun secara awal kita tidak mengetahui dengan jelas apakah peniaga Islam datang sejak pada zaman Rasulullah atau tidak, tetapi hari ini kita saksikan Islam telah mengembangkan sayapnya atau mengembangkan sinarnya yang cemerlang di Korea Selatan. Di Korea Selatan telah terdapat hampir 20 masjid di setiap kota besarnya, termasuk di Seoul, ibu negara Korea Selatan. Termasuklah di Daegu, di Busan, di tempat-tempat yang utama di Korea Selatan telah terbina masjid sejak tahun 70-an. Dan Islam mula sampai pada zaman moden ini ke Korea pada tahun 50-an. Sejarahnya cukup menarik. Apabila kita lihat peperangan, pemisahan antara Korea Selatan yang dipengaruhi oleh Amerika ketika itu dan Korea Utara yang dipengaruhi oleh Rusia, maka kita lihat peperangan sedara telah berlaku. Peperangan ini berlaku berlanjutan sehinggalah bangsa-bangsa bersatu di bawah Amerika menghantar tenteranya untuk tujuan pendamaian di kawasan tersebut. Di sini peranan umat Islam mula ambil peranan. Peranan ini diambil oleh negara Turki. Turki ketika itu mengamalkan sekularisme, tetapi mereka antara yang ramai yang dihantar ke Korea Selatan. Tetapi Turki walaupun mereka mengamalkan amalan sekularisme, tetapi benih Islam masih kekal dalam jiwa tentera Turki. Apabila mereka dihantar ke Korea untuk tujuan perdamaian ataupun untuk mengawal peperangan ini, kita dapati bahawa Turki berbeza dengan negara lain. Mereka membunuh kem, dan kem ini di tubuhnya masjid yang pertama. Masjid ini bukan masjid yang proper, tetapi dalam khemah. Khemah digunakan untuk tujuan solat dan untuk tujuan untuk tentera Turki yang hampir 100% Islam ataupun 100% Islam. Dan mereka menggunakan kem inilah untuk mengajak penduduk Korea datang melawat ke kem tentera Turki. Dan mulalah persahabatan antara orang tempatan Korea bersama dengan tentera Turki. Di antara imamnya ialah imam yang diutus khas untuk menjadi imam di kem tentera di Korea, yang dihantar oleh Perdana Menteri Adnan Menderes. Adnan Menderes ialah Perdana Menteri Turki pada waktu itu yang berbeza dengan Perdana Menteri yang sebelumnya sejak daripada Kemal Atatürk. Kemal Atatürk memisahkan antara politik dengan agama dan melumpuhkan seluruh sendi agama di Turki. Tetapi apabila sampai masa Adnan Menderes, dia sedar bahawa Turki telah begitu jauh daripada Islam, dan dia ingin mendekatkan kembali antara politik dengan Islam. Dalam bentuk yang samalah dia menghantar tentera yang berjiwa Islam ini ke Korea untuk sampaikan mesej Islam kepada penduduk Korea. Dan inilah benih pertama umat Islam di Korea berkembang dalam kem tentera Turki. Inilah yang digambarkan oleh sejarah moden Islam di Turki. Adapun Menderes, apabila dia cuba masukkan Islam ke dalam pemerintahan
di Turki, dia menerima ujian yang sangat berat. Dia dijatuhkan hukum mati. Dan Adnan Menderes dijatuhkan hukuman mati apabila dia mengisytiharkan untuk melaksanakan kembali Islam sejak ditukarkan status Kerajaan Osmania oleh Kemal Atatürk, dan dia bercita-cita untuk mengembalikan Islam ke dalam pemerintahan Turki, dan dia dapat dipersalah. Islam bukan agama Turki. Islam Turki mengamalkan agama sekularisme. Maksudnya Islam sebahagian daripada pribadi, tetapi pemerintahan tidak boleh ditukar dengan keislaman. Maka akibatnya Adnan Menderes telah dihukum gantung. Ini sejarah malang Turki. Dan oleh sebab itu sampai sekarang dikatakan bahawa Islam bukan teras pemerintahan Turki. Sebab pelbagai mereka tidak membenarkan Islam dilaksanakan sebagaimana dilaksanakan ketika zaman Osmania. Dan cukup menarik, sejarah bermula dengan Imam Abdul Ghaffur katanya. Imam dalam tentera Turki ini bernama Abdul Ghaffur Karay Saima Moghlibu, panjang namanya. Dan dialah membuka kem ini, masjid yang dalam bentuk kemah ini, dan menjemput orang Korea datang untuk berkenalan. Dan mereka yang pertama menerima Islam di situ, tokoh mereka adalah Abdullah Kim Yudo, Umar Kim Jin Yu, dan Muhammad Yun Do Yong. Ini antara 3 benih pertama yang lahir di kem tentera Korea. Dan yang bertanggungjawab ialah Imam Abdul Ghaffur. Selepas benih pertama telah tumbuh, maka mereka cuba membentuk Persatuan Islam. Persatuan Islam Korea ditubuhkan pada tahun 1955 sebelum kita merdeka. Dan presiden pertama mereka ialah benih pertama tadi, Umar Kim Jin Yu sebagai presiden pertama. Persatuan Muslim ini kemudiannya ditukar apabila perkembangan persatuan ini lebih luas, mereka tukar menjadi Korean Muslim Federation. Dan inilah yang sedang berkembang pesat di Korea sekarang. Dan mereka membina madrasah pertama, sekolah Islam pertama pada tahun 1955, sebab Islam mesti datang dengan pendidikan. Dan mereka menubuhkan madrasah ini bahkan dibina untuk tujuan orang Islam yang pertama di Korea. Mereka juga menerbitkan majalah pertama, iaitu Korea Islam Herald, yang diterbitkan dalam sekitar tahun yang sama. Maka barulah kita lihat sinar Islam berkembang di Korea pada tahun 50-an, baru saja. Dalam konteks ini kita lihat orang penting di Korea ialah antara yang awal menerima Islam di Korea ialah Syekh Sulaiman Lee Hing Lee ini. Dia menjadi imam di masjid utama di Seoul sampailah beberapa tahun sehinggalah diganti oleh penggantinya. Dia sangat-sangat istimewa sebab nama Islam, Persatuan Islam Korea sangat sinonim dengan Syekh Sulaiman ini. Dan peranannya dalam perkembangan Islam di Korea sangat-sangat bergantung kepada pemimpin ini. Selain pada itu, kita lihat ketika kita sudah merdeka, ada hubungan antara Korea dengan Malaysia. Malaysia mendapat sejarah yang sangat rapat dengan Islam di Korea. Dan barangkali episod ini kita sebut sebahagiannya. Nama pemimpin Islam yang terkenal di Malaysia ialah Tan Sri S.O.K. Ubaidullah, seorang pemimpin politik daripada persatuan ataupun daripada parti MIC. Dan dia adalah dilantik sebagai setiausaha kepada persahabatan antara Korea dan Malaysia. Dan peranan ini diambil secara sempurna oleh tokoh ini. Dia adalah seorang yang dermawan, hartawan, dan dia melawat Korea dan mencadangkan supaya masjid ditubuhkan dengan segera. Walaupun masjid dalam kem tadi telah berfungsi, tetapi umat Islam memerlukan masjid yang sempurna. Dan kita tahu Korea Selatan ialah negara yang agama mereka ada agama tradisi, tetapi kebanyakan mereka tidak beragama. Dan peranan inilah yang diambilkan oleh tokoh saat itu. Lalu dia juga di Malaysia menubuhkan Perkim. Perkim ditubuhkan oleh SOK Abdullah ini. Peranannya cukup besar dalam hubungan antara umat Islam yang baru menerima Islam, sangat penting oleh tokoh ini. Dan dia mendapat sokongan daripada pemimpin. Tengku Abdul Rahman ketika itu juga mengembangkan Perkim ini dan memberikan sokongan kepada S.O. Ubaidullah ini supaya benih Islam di Korea ini disiram. Bagaimanakah umat Islam di Malaysia boleh melakukan demikian? Maka inilah Tengku Abdul Rahman sendiri melawat Korea.
bersama dengan Ubaidullah dan beberapa orang pemimpin Malaysia datang ke Korea dan berbincang tentang umat Islam di situ. Maka Malaysia dicatatkan oleh Korea sebagai hubungan yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Korea. Dan dua tokoh lain yang juga mempunyai sumbangan yang besar di Korea ialah Tun Abdul Razak dan juga mertuanya Tan Sri Noah. Dia mempunyai harta yang banyak dan sebahagian daripada perkembangan Islam didermakan oleh dua tokoh ini. Dan oleh sebab itu kita lihat apabila pada tahun 1993 presiden baru dilantik di Korea Selatan, namanya adalah Park Chung-hee. Park Chung-hee ini tidak ada pengetahuan tentang Malaysia, bahkan tidak ada pengetahuan tentang agama Islam. Dia dijemput datang melawat Malaysia pada tahun 1963 dan itulah pertama kali hubungannya dengan Islam. Dan apabila dia melawat Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar Tun Abdul Razak ketika itu dan juga selaku Timbalan Perdana Menteri ketika itu, dia sangat impress dengan sifat pemimpin Islam Malaysia yang menyambutnya dengan penuh kemesraan, dan titik tolaknya dia melawat pejabat Tun Abdul Razak. Di depan Tun Abdul Razak, di atas pejabatnya ada ayat Quran ini. Ayat Quran surah Ar-Ra'd berbunyi innallaha la yu'min innallaha la biqaumin hatta yu'minu ma bi anfusihim, dan sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum itu kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Dan ini sangat impress Presiden Chung-hee tadi, sangat impress dengan ayat Quran ini. Dan dia bertanya Tun Abdul Razak apakah Al-Quran itu. Dia tahu Al-Quran tetapi dia tidak tahu kontennya. Dan diterangkan bahawa Islam tidak berserah pada nasib semata-mata. Setiap individu mesti ada sifat jati diri. Dan inilah yang sangat impress pada presiden tadi. Dan ketika itu kita lihat Korea baru saja dijajah oleh Jepun. Korea sama seperti Malaya dijajah oleh berbagai-bagai bangsa, termasuklah Rusia pernah menjajahnya. Jepun menjajahnya dengan kejam ke atas penduduk Korea sehingga akhirnya dia dijajah oleh Amerika, dan ketika itu dia baru saja merdeka. Dan dia mengambil inspirasi ayat ini untuk dijadikan inspirasi kepada penduduk Korea, bahawa penduduk Korea ini tidak boleh berserah pada nasib. Walaupun mereka dijajah oleh berbagai bangsa, tetapi mereka harus membina diri, jati diri sebagaimana Tun Abdul Razak membina jati diri di Malaysia. Maka inilah yang dibawa ke Korea. Memang benar hari ini Korea hampir mengatasi Jepun dalam teknologi dengan sifat yang dibawa oleh presiden mereka yang sangat aktif ini. Inilah menjadikan titik tolak hubungan Malaysia dengan Korea lebih rapat. Dan apabila kembali ke Korea, presiden ini menyediakan satu tapak tanah yang seluas 1,500 meter persegi di kawasan yang terbinanya masjid utama di Seoul hari ini. Kawasan itu kawasan merah, kawasan yang sangat ditakuti. Gangsterisme, pelacuran, keganasan berlaku di kawasan ini. Tetapi tanah itulah yang dipilih untuk dijadikan masjid pertama. Subhanallah, masjid pertama didirikan di sini. Wangnya datang daripada berbagai negara, daripada negara Arab, daripada Malaysia sendiri, daripada negara umat Islam, dikumpulkan untuk membina masjid yang pertama. Sangat bersejarah. Tahun 1976 maka masjid didirikan. Dan kita lihat dalam konteks ini, maka hubungan negara Arab dengan Korea mula terbina. Kerajaan Saudi menjemput beberapa orang tokoh ataupun umat Islam yang awal untuk menunaikan haji di Mekah, dan mereka inilah jadi groom untuk menjadi sebagai kadir ataupun jadi pendakwah yang aktif di Korea Selatan. Cukup menarik di Korea Selatan ialah mereka yang menerima Islam awal ini, mereka yang intelektual, mereka golongan intelektual. Oleh sebab itu Islam di Korea dipandang tinggi, walaupun mereka lah golongan yang minoriti, tetapi tokohnya lah tokoh-tokoh yang berkaliber, pemimpin-pemimpin mereka yang telah bertukar agama, dan mereka telah membentuk satu masyarakat Islam yang berpusat di masjid yang baru dibina. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika itu Raja Saudi yang melawat Jepun, Al-Malik Faisal, telah diberitahu bahawa masalah umat Islam di Korea. Masalah umat Islam di Korea tidak ada tanah kubur. Masjid sedang dirancang untuk dibina, dan dengan kemurahan hati kerajaan Saudi mendermakan wang yang banyak kepada Federasi Islam Korea ini, sehinggalah
terbina masjid yang indah yang kita saksikan hari ini, Masjid Itaewon namanya. Masjid yang berada di Itaewon, tuan-tuan yang pernah sampai ke Korea, silalah melawat Masjid Itaewon. Masjid ini ketika bulan puasa sangat meriah. Di situlah seluruh umat Islam Korea berkumpul. Pelajar-pelajar kita daripada universiti-universiti yang berdekatan, Universiti Hancock umpamanya, berkumpul di situ dan berbuka puasa, dan suasananya cukup meriah. Sebab kita lah golongan minoriti di tengah-tengah kota Seoul yang hampir tidak ada agama. Mereka hampir tidak agama, dan orang Kristian mengambil kesempatan. Gereja didirikan dengan banyaknya di Seoul, tetapi masjid hanyalah setahu saya ada satu yang utama selain pada musala-musala yang kecil di tempat-tempat yang tertentu. Tetapi berbanding dengan gereja Kristian, kita boleh dapati di mana-mana saja sebab Amerika menguasai Korea Selatan. Kita lihat Muhammad Ali juga memberikan inspirasi. Muhammad Ali apabila bertarung dengan seorang di Jepun dan dia melawat Korea Selatan, disambut begitu meriah. Dia cadangkan kepada pemuda-pemuda di masjid yang baru dibina tadi supaya ada latihan taekwondo atau petinju. Dan cadangan ini diambil oleh Persatuan Islam, sehingga di Masjid Itaewon ini ada latihan taekwondo, tinju dan sebagainya. Saya dipahami demikian, dan inspirasinya datang dari Muhammad Ali. Maka ketika itulah Islam mula dikenali dalam masyarakat Korea, yang ketika itu mereka sangat mudah membunuh diri. Orang Korea sangat mudah membunuh diri sebab mereka tidak ada pegang hidup. Dan kita lihat bagaimanakah artis mereka yang ketika keagungan mereka membunuh diri sebab mereka jiwanya kosong. Inilah Islam perlu ambil ruang. Islam harus mengambil ruang sebab sebagaimana yang digambarkan di barat, Islam ganas. Sekarang peluang untuk kita menunjukkan bahawa jemput orang bukan Islam datang ke masjid. Masjid ada kawasan yang boleh untuk diberikan penerangan, ada resilah-resilah yang dibuat oleh persatuan ini untuk disebarkan kepada penduduk tempatan. Dan ketika saya melawat, ada orang bukan Islam datang untuk mengetahui apakah Islam itu sebenarnya. Dan inilah satu usaha yang dilakukan oleh Persatuan Islam ataupun Federasi Islam Korea. Ini masjid yang telah selesai, cantik. Allahu Akbar di atasnya. Di atas bukit, di tepinya banyak restoran Islam. Dan di sini telah membentuk satu masyarakat yang sangat aman. Daripada kawasan Red District yang segala geserism, terbina saja masjid mengubah Korea, kawasan tersebut sekurang-kurangnya menjadi kawasan yang aman yang boleh kita berjalan waktu malam dengan selamatnya. Tidak sebelum ini. Inilah yang diperhatikan oleh pemimpin Korea, bahawa Islam bukan ganas. Kawasan yang ganas ditukar oleh masjid ini menjadi kawasan yang sangat aman. Itulah yang diperhatikan oleh mereka, dan Islam mendapat tempat di Korea, khususnya oleh pemuda-pemuda mereka yang ada hubungan dengan pemimpin Islam. Tuan-tuan, kita lihat mereka menghantarkan beberapa lagi tokoh mereka untuk melakukan haji dan untuk menerima Islam ataupun untuk pelajari di mesti-mesti di Mekah ataupun di Madinah. Dan kebanyakan umat Islam, pemimpin umat Islam di Korea, mereka ialah lepasan daripada Universiti Madinah ataupun Universiti Azhar ataupun Universiti Mekah. Dan bahasa utama mereka adalah bahasa Arab. Bahasa percakapan mereka adalah bahasa Arab, benar. Di Korea mereka bercakap bahasa Arab. Bila saya dijemput satu masa untuk memberikan satu kuliah di Masjid Itaewon, yang jemput saya bercakap bahasa Arab, subhanallah. Bercakap Arab. Dan itulah kekuatan orang Korea, yang golongan yang intelektual inilah yang menggambarkan Islam begitu dinamik. Jadi kagumi oleh orang masyarakat awam sebab mereka lah golongan yang sangat intelektual. Dan kita lihat satu sejarah yang cukup menarik. Apabila seorang yang telah menerima Islam di kamp Turki, dia pergi berdakwah seorang diri, seorang guru yang sangat baik akhlaknya. Guru ini nama Jin Daklin nama dia. Begitulah sebutannya. Dia berdakwah ke satu kampung. Kampung ini namanya Kampung Sangyong di pinggir kota Seoul. 700 penduduk kampung ini menerima Islam satu hari dalam satu masa yang ditentukan ataupun pada hari Abdullah John Daklin ini telah berdakwah dan diterima oleh 700 orang penduduk kampung. Satu sejarah yang barangkali tidak berlaku di tempat lain. Dan kampung ini perlu kita lawati. Saya sempat Korea tapi tidak sempat melawat kampung ini. Kalaulah
ada persatuan untuk mengkaji bagaimanakah keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh Abdullah Jun Dahlin ini. Dia seorang guru. Dan bagaimanakah dia sifat akhlaknya yang menampak hati penduduk sehinggalah dia berjaya dengan hidayah ila Allah mengislamkan 700 penduduknya. Itu adalah satu perkembangan di Korea. Tuan-tuan, inilah suasana solat Jumaat di Masjid Itaewon. Di atas gunung, di atas bukit yang sederhana tinggi, kemudian masjid betul-betul di atas puncaknya. Di bawahnya lereng bukit dan kedai-kedai yang banyak. Umat Islam telah melempah di atas tangga, di bawah, dan di sinilah tempat pertemuan umat Islam. Selepas solat Jumaat, mereka akan berbincang, berjumpa, dan di sini tempat pertemuan. Ketika saya sampai di sini, ada pemuda-pemuda Malaysia, dan dia berkata, saya ialah pelayar, saya ialah daripada kapal, kami singgah sebentar dan kami ingin mencari masjid dan berkenalan di situ. Maksud di sini adalah tempat pertemuan. Masjidnya tidak mencukupi untuk masyarakat Islam yang bertambah dengan cepat. Imam ialah Abdul Rahman Lee Ju Hua. Dia seorang ahli fizik, seorang engineer yang sangat tertarik dengan Islam. Dan ketika mudanya, dia sentiasa melawat masjid ini dan bertanya tentang kepada imamnya. Akhirnya dia menjadi imam masjid yang sama. Akhirnya dia menjadi imam dan menjadi presiden persatuan. Dia banyak menolong saya. Dialah menjemput saya untuk berikan kuliah di Masjid Itaewon untuk Islam dan bukan Islam. Masjid dijadikan tempat seminar antarabangsa. Entah macam mana dia jemput saya pun pergilah. Dan ada kisah yang cukup menyayat hati apabila peristiwa ini berlaku. Kemudian tuan-tuan, ini juga tokoh penting kita di sana, iaitu Dr. Abdul Wahab yang diimpak khas untuk menjadi mufti di Korea Selatan. Ketika itu ulama Korea Selatan belum lengkap. Jadi dia sampai ke Korea Selatan pada tahun 1982 dan dialah berperanan untuk memberikan fatwa berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa dan sebagainya. Sebab ketika masa yang sama di Korea Selatan masa puasanya sangat panjang. Dan waktu winter, waktunya sangat singkat. Dan bagaimanakah fatwa untuk umat Islam berpuasa pada tempat yang demikian. Itulah Korea. Ini ialah juga tokoh yang awal menurut Islam, Dr. Abdul Hamid Choi Yong Kim. Dia menjadi penterjemah Islam, menterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Korea. Sejarah pertama Korea sudah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea. Diterjemahkan, dia mengambil masa 7 tahun untuk terjemahkan, sebab bahasa Korea untuk diterjemahkan dengan malaikatnya, dengan akhiratnya cukup mencabar. Oleh sebab itu dia mengambil masa yang lama dan disemak berkali-kali. Dan sekarang Al-Quran terjemahan Profesor ini telah menjadi terjemahan yang utama di Korea. Dan sumbangan mereka yang melakukan perkara seperti ini cukup cemerlang, dan di sisi Islam dia mendapat ganjaran yang sangat tinggi. Inilah antara tokoh-tokoh penting Islam. Kalau kita pergi Korea, nama-nama ini ataupun kita boleh kenali Islam melalui tokoh-tokoh yang saya sebutkan di sini. Di sini juga lah Profesor Hee Soo-lee. Kebanyakan tokoh dia profesor. Itulah kekuatan Islam di Korea. Profesor ini dia dijemput untuk mengkaji tentang sejarah Turki, hubungan Turki dengan Jepun. Dan dialah sebagai satu peserta. Bila sampai ke Istanbul, dia meluk Islam. Bila sampai ke Istanbul, dia tengok sebenarnya Islam agak ganas. Arkitektur Islam dari segi masjid dan seni bina yang ada di Istanbul memikat hatinya. Akhirnya dia meluk Islam dan dia menjadi presiden Persatuan Antropologi bagi Korea Selatan, dan satu demi satu nama pemimpin Islam ditempa dalam persatuan yang berada di Korea Selatan. Dan ini memberikan satu impak kepada penduduk Korea Selatan bahawa umat Islam ini bukan orang ganas, orang yang intelektual. Satu lagi, inilah CEO Samsung yang sangat tertarik dengan Islam, telah meluk Islam. Samsung, syarikat yang besar. Inilah, saya tak silap saya, dia adalah cawangan di Indonesia. Dia CEO Samsung di Indonesia. Tiba-tiba dia meluk Islam kerana dia baru lihat Islam sebenarnya sebagaimana digambarkan oleh mereka, bukan sebagaimana digambarkan mereka. Bila mereka sampai ke negara Islam, mereka lihat Islam ialah memberikan keamanan, kedamaian, keindahan, akhlak yang indah. Maka inilah yang mengubah, dan tokoh-tokoh yang menjunjung Islam di Korea ialah tokoh-tokoh yang penting. Dan tuan-tuan, apabila Korea ada hubungan dengan negara Arab Saudi
dan negara AOE dan sebagainya, syarikat-syarikat besar daripada Korea telah masuk ke dalam negara tersebut, membina sebahagian daripada infrastruktur negara tersebut. Oleh sebab itu, Korea apabila menghantar pekerja-pekerja yang mahir ke negara tersebut, mereka turut menghantar tentera. Dan mereka diberikan bahasa Arab lebih awal. Mereka diasuh dengan bahasa Arab sebelum dihantar ke negara Arab. Itu kehebatan Korea. Kita di Malaysia, kita pergi, kita bercakap bahasa Inggeris. Tetapi Korea, dia suruh bercakap dalam bahasa Arab supaya lebih mesra dengan penduduk asal. Inilah yang dilakukan oleh Korea. Mereka pergi ke negara Arab dan mereka sudah bercakap bahasa Arab di Masjid Etiwon, menjadi tempat melatih pekerja bercakap bahasa Arab, bukan Islam. Tapi apabila mereka tahu bahasa Arab, mereka membaca buku-buku dalam bahasa Arab dan ramai mereka meluk Islam. Inilah yang berlaku di Korea, tuan-tuan. Perkara yang sangat tak dapat kita fikirkan. Dan inilah imamnya sebutkan tadi, Imam Sulaiman, Syekh Sulaiman tadi, Lee Heng Lee tadi. Dia memberikan satu ceramah tentang keindahan Islam. Dan yang mendengar ini ialah tentera-tentera yang bakal dihantar ke Iraq. Dan mereka ini diberikan bahasa Arab. Dan apabila mereka fasih bahasa Arab, mereka meluk Islam beramai-ramai. Tentera Korea yang diutuskan untuk perdamaian di Iraq satu masa dulu, sebelum dihantar ke Iraq, mereka diberikan latihan bahasa Arab. Mereka fasih. Tuan-tuan, saya malu. Bila kita bertemu dengan orang Islam di Korea, mereka bercakap bahasa Arab. Mereka bercakap bahasa Arab. Saya ingat dia bercakap dengan kita. Dia telefon isteri dia. Dia bercakap bahasa Arab dengan isteri dia. Maksudnya, kualiti yang ada pada orang Korea yang baru menerima Islam, mereka merasakan kemanisan yang sangat indah. Sebelum ini, mereka hidup tanpa ada tujuan. Tiba-tiba Islam memberikan mereka sinar yang memberikan harapan kehidupan mereka. Mereka telah berubah sama sekali. Dan ini menggambarkan selepas pelajar bahasa Arab terus bersujud. Rupa-rupanya orang Korea ini tak pernah didedahkan Islam. Tak pernah. Sentimen mereka, sentimen negatif mereka tentang Islam masih belum bertapak dalam jiwa mereka. Berbeza dengan orang bukan Islam di Malaysia. Dia telah ditanam dengan sifat yang prejudis. Maafkan saya. Oleh sebab itu kita lihat orang ini belum ada sentimen. Apabila mereka melihat Islam, mereka segera menerima kebenaran. Dan itulah yang berlaku pada tentera Korea. Dan tentera Korea semakin ramai mereka yang meluk Islam. Statistik yang dikeluarkan belum sampai 1 juta pun. Tetapi apa yang tidak resmi, dikatakan Islam berkembang di mana-mana, yang barangkali statistik resmi belum dikeluarkan. Selain pada itu, ia mesti hangkuk umpamanya. Ada pensyarah-pensyarah Islam Malaysia yang di sini, saya bertemu dengan beberapa orang pensyarahnya. Mereka mengajar bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Orang Korea sangat tertarik dengan bahasa Melayu. Subhanallah. Pantun dalam bahasa Melayu tidak ada dalam bahasa lain. Keindahan pantun bahasa Melayu dinikmati oleh orang Korea. Orang Korea datang ke Malaysia berpantun. Dan antara kawan kita yang jadi pensyarah mengajar bahasa Melayu di sana. Selain itu bahasa Arab. Bahasa Arab diajar dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran menjadi model kepada bahasa Arab. Mereka kenal bahasa Arab, mereka kenal Al-Quran. Dan ini juga memberikan satu impak kepada pelajar-pelajar yang muda-muda tadi. Menerima Islam melalui belajar bahasa Arab. Dan guru bahasa Arab ini dilatih supaya berakhlak dengan ikhlas Islam. Dan ini juga memberikan ruang kepada pelajar untuk kenal Islam. Dan rupa-rupanya pelajar Korea, mereka sangat saintifik, mereka sangat mantik, mereka sangat logical. Dan apabila kita memberikan sesuatu yang logik pada mereka, mereka termenung dan dengan mudah mereka menerima apabila Allah berikan hidayah. Tuan-tuan, jangan lupa dua pemuda ini. Yang satu nama Daud Kim. Dia ada Facebook, dia mata-kata dalam Facebook, cari dia Daud Kim. Kalau nak pergi Korea, jumpa dia. Dia adalah seorang artis asalnya, seorang penyanyi yang terlibat dengan pop K-pop. Tetapi apabila dia telah berislam, dia berubah sama sekali. Termasuklah kawannya Amrullah Al-Qori. Qori maknanya Korea lah. Amrullah Al-Qori juga menjadi dua orang pemuda yang sangat-sangat menolong bagi pelancong Malaysia umpamanya. Yang nak pergi Korea, sila kontak mereka. Dan tanyalah hotel manakah yang sesuai, tempat manakah untuk kita tinggal. Dia memberi pertolongan khususnya pada rakyat Malaysia dan seluruh Islam di dunia yang datang Korea. Kebanyakan yang ramai yang mengunjungi Korea ialah orang Malaysia. Dan tuan-tuan, imam ini Amrullah Al-Qori namanya. Amrullah Al-Qori maksudnya. Dia mengajar pemuda-pemuda lain menyebarkan Islam dengan saintifik. Dia baca Al-Quran yang ada nilai saintifik tentang kejadian langit, kejadian manusia, alam semesta dan sebagainya. Inilah yang menjadi tema kepada Amrullah Qori. Sebab orang yang saintifik harus diperkenalkan dengan bentuk saintifik.
Dan kekuatan Abdullah Al-Quri ini, dia masih muda dan dia tembusi rangkaian pemuda. Dan itulah yang sedang berlaku di Korea. Dan inilah pelakon filem Korea yang telah meluk Islam. Kena ingat tuan-tuan, setiap pelakon ataupun artis Korea yang meluk Islam, mereka akan nafikan. Mereka akan keluarkan berita itu palsu. Sebenarnya tidak palsu. Tanyalah Presiden Persatuan atau tanyalah Persatuan Islam Korea. Mereka mengesahkan, tapi ada satu trend di Korea ataupun di mana saja. Apabila seorang meluk Islam, akan ada satu berita yang datang kemudian berita palsu. Sebenarnya benar. Inilah yang berlaku. Ramai artis yang telah meluk Islam, dan artis ini dia datang ke Indonesia buat persembahan. Dan dia lihat Islam sangat indah. Mereka tidak pernah kenal Islam, dan inilah peluang untuk umat Islam kenalkan Islam di Korea. Dan artis-artis mereka satu demi satu meluk Islam. Dan ini juga dinafikan, namanya lah Jae Moon yang telah terkenal di Eropah. Dan dia sekarang sebagai simbol Islam di kalangan artis Korea. Dan dia mau mesej Islam, dan inilah yang ditakuti oleh Eropah. Dan tuan-tuan, dalam statistik yang beberapa tahun lepas yang resmi, penduduk Islam hanyalah 60,000. Tetapi apa yang kita saksikan barangkali lebih. Dan yang menariknya lah, golongan inilah bukan golongan daripada luar, tetapi golongan orang Korea asli. Itulah kekuatannya. Setengah negara yang banyak Islam macam di Poland, tapi bukan orang tempatan, orang yang datang mendatang. Tetapi di Korea ialah penduduk tempatan yang akan mengemparkan Islam dalam keluarga mereka. Ini satu pemulaan yang dianggap sebagai satu pemulaan yang baik. Dan ketika beberapa lepas, jumlah masjidnya yang dibina ketika saya melawat itu 16 buah masjid di seluruh Korea, tetapi sekarang telah bertambah. Dan masjid dibina di Busan, di Jeonju, dan di tempat-tempat lain. Al-Fatah, Masjid Al-Fatah ini adalah satu simbol masjid yang indah di Bandar Busan. Tuan-tuan melawatlah, saya tidak melawat, tak sempat melawat. Di sini ada masyarakat Islam yang sangat dinamik, termasuklah Islamic Center yang terdapat di Daegu. Selain kita melawat tempat-tempat Korea, lawatilah tempat Islam ini. Mereka sangat gembira untuk menerima orang Malaysia, dan kita berkongsi tentang pengalaman kita tentang Islam di Malaysia dan juga di sana. Dan saya nak sebut tentang berpuasa Ramadan di Korea sebagai tajuk kepada perbincangan kita ini. Mereka juga berpuasa seperti kita, dan puasa bagi mereka sungguh indah, sebab apabila masyarakat Islam ramai buka puasa di dataran masjid ataupun di mana-mana, ini memberikan satu ruang kepada ya Islam dan bukan Islam. Bukan Islam pun sama-sama buka puasa, dan ini memberikan satu semangat baru kepada penduduk Korea. Kita lihat sekarang, kita jangkakan esok lusa, sehari dua lagi kita akan berpuasa. Kita lihat pusingan bumi sekarang, musimnya terkena pada musim equinox. Equinox maksudnya matahari paling hampir dengan bumi. Dan itu sebab kita seminggu lepas kita rasa panas yang lebih panas daripada biasa, sebab kita duduk paling hampir dengan matahari. Dalam konteks sama, kawasan di utara dia malam lebih pendek daripada biasa, dan siang sangat lama. Oleh sebab itu kita puasa harus lebih lama. Dan pengalaman saya ketika saya kunjungi Korea dulu, masa yang saya pergi ialah fajar pukul 3 pagi, subuh pukul 3, 18 pagi, dan berbuka biasa seperti Malaysia 17, pukul 7.58, hampir pukul 8. Mula pukul 3 pagi dan pukul 8, hampir pukul 8 baru kita buka puasa. Itu suasana ketika mungkin musim equinox. Dan tahun ini kita lihat masa telah berubah sedikit. Kita puasa bulan April. April juga jatuh pada musim equinox. Dan kita bersahur ataupun subuh pada pukul 4.46 dan buka puasa pada pukul 7, sekitar pukul 7 lah, atau pukul 6.56 pada hari pertama puasa. Orang Korea berpuasa pada 2 hari April. Dan kita dijangkakan usia bulan kita pada 2 April tidak mencukupi jam 8 jam. Bergantunglah pada pemegang mohon untuk mengisytiharkan puasa atau tidak. Tetapi kalau berdasarkan pada falak, usia bulan haruslah lebih dari 8 jam. Kalau itulah yang diambil kira, maka besar kemungkinan kita puasa pada 3 bulan. Wallahu a'lam. Dan kita suasana di Korea juga kita akan sama-sama berpuasa. Dan tuan-tuan yang ingin melawat Korea, sebagai bantuan, ada banyak apartmen yang murah. Tak perlu pergi ke hotel besar, dan kita cari dekat dengan Masjid Etiwon. Pengalaman saya juga, saya tinggal di tempat-tempat seperti ini dengan keluarga, dan pengalaman ialah berpuasa cukup indah di kawasan tersebut. Ini ialah suasana di depan masjid, penuh dengan
kedai-kedai, dan sebahagiannya kedai Muslim, kedai orang Turki. Ada kedai-kedai yang kalau pergi cuba cari kedai ini, antaranya kedai makan, restoran. Antaranya lah kedai, inilah suasana di masyarakat Korea di depan masjid kita. Masjid ini memberikan ruang kepada mereka yang lalu lalang ini untuk kenal Islam. Dan usaha sedang dilakukan untuk sampaikan risalah-risalah kepada mereka yang lalu lalang ini. Mereka ini kebanyakan pemuda, orang muda. Saya tengok di Korea, saya yang tua. Orang lain semua muda. Tak ada orang tua yang berjalan di tengah bandar. Saya tengok Seoul ialah kota orang muda. Dan tuan-tuan lihat di sinilah, yang sekiranya mereka menerima dapat tentang Islam diberikan pada sebelum lengkap, maka mereka lah di antara golongan yang bakal menjadi force yang besar Islam di Korea. Dan dia berhampiran dengan Masjid Itaewon. Masjid ini ketika musim puasa, sebagaimana saya sebutkan tadi, sangat meriah. Daripada kita solat Isya, solat Tarawih, selalunya ada seorang imam yang akan memberikan tazkirah. Tazkirahnya memetik ayat Al-Quran, memetik hadis, menceritakan kelebihan puasa. Dan itulah yang berlaku. Dan tuan-tuan, kita lihat masjid ini tidak cukup untuk umat Islam yang sedang bertambah sekarang. Ini suasana mereka buka puasa di sekitar Masjid Itaewon. Sangat meriah. Ada yang disediakan oleh masjid, ada yang masing-masing bawa makanan, dan kita share bersama. Ini suasana Islam yang sedang tempat yang baru. Sangat, hubungan kita sangat rapat. Dan para pelajar Malaysia yang berada di sana, mereka menjadi jurutunjuk pada kita untuk tempat-tempat yang berkembang Islam di sana, termasuklah untuk mendapatkan makanan halal, tempat daging halal dan sebagainya. Mereka juga sudah ada persatuan yang sudah berkembang dengan sempurna di Korea. Ya, ini di kawasan namanya Itaewon. Masjidnya besar juga, tapi dia ada dua tingkat. Dua tingkat, yang atas tu digunakan untuk solat, di bawah pejabat. Termasuklah persidangan, dewan persidangan, dewan kuliah ada di bawah, dan tempat-tempat kegiatan masyarakat juga ada di bawah. Melawatlah, saya cadangkan kementerian pergilah lawat sekali, dan pergi lebih jauh daripada saya. Saya tumpukan di sekitar masjid tersebut. Dan inilah suasana musim puasa. Seorang imam akan memberikan tazkirah sementara menunggu solat Isya, dan juga untuk kemudiannya solat Tarawih. Tarawihnya 8 rakaat saja. Lepas tu kita berkumpul di bawah, berkenalan. Ada daripada Yaman, ada daripada Bosnia, ada daripada Poland, ada daripada seluruh masyarakat berkumpul di situ. Cukup menarik ketika musim puasa, dan cubalah pergi lawat pada musim puasa. Inilah puasa juga, SOP juga dijaga di masjid ini. Maka tempat semakinlah suntuk. Masjid sudah tidak mencukupi lagi. Dan saya dipahamkan mereka ingin mengembangkan masjid ke lebih luas dan memerlukan bantuan, dan tuan boleh lihat di manakah untuk salurkan bantuan tuan. Inilah suasana selepas solat Jumaat ataupun solat Tarawih, kita akan berkumpul di masjid. Satu kawasan yang cukup syahdu melihat umat Islam berkenalan, yang gelap, yang hitam, yang putih, semuanya berjumpa di sini. Orang Arab ataupun orang Melayu, Malaysia ramai, Indonesia juga ramai, dan termasuklah pelaut-pelaut kita yang singgah di situ. Mereka ambil peluang untuk sampai ke masjid ini. Dan di situ juga ada sekolah yang dibina oleh Persatuan Islam, Federasi Islam, yang digunakan untuk tujuan mengasuh anak-anak kita dalam konteks Islam, dan sudah ada sebahagian daripada pendidikan Islam yang agak luas di sebelah masjid dan tempat lain juga. Ini yang saya katakan tadi, restoran makan. Restoran makan hanyalah turun daripada masjid. Mula-mula sekali kita jumpa restoran ini. Pemiliknya lah Syekh Abu Bakar. Abu Bakar inilah yang bercakap Arab dengan saya. Dia orang biasa, dan dia adalah rana kepada Persatuan Islam ini. Dia orang yang sangat aktif. Namanya Abu Bakar. Kalau pergi ke Korea, pergi ke Masjid Itaewon, cari restoran makan. Dia sediakan Islam Melayu. Ataupun pergilah restoran kampungku. Dia cater untuk orang Malaysia, sebab orang Malaysia yang banyak mengunjungi masjid ini. Ataupun Siti Sarah. Tuan-tuan carilah kawasan-kawasan ini yang memberikan makanan Islam, dan di luarnya orang Korea juga menjual makanan halal, barangkali tidak halal. Maksud dia adalah makanan yang bukan khinzir. Hati-hati, tetapi mereka juga ada halal tulis itu, sebab mereka untuk menarik perhatian orang Islam. Oleh sebab itu hati-hati. Dan masyarakat Islam juga sudah ada halal yang sama seperti negara kita. Ada persatuan federasi ini yang menguruskan tentang daging halal untuk seluruh masyarakat Islam di Korea.
Dan mereka juga ada tanah kubur yang baru saja didermakan oleh kerajaan Qatar. Cukup cantik perkuburan Islam ini di atas puncak gunung. Sangat indah. Dan pengalaman saya itulah tempat perkuburan yang paling indah yang saya pernah lihat. Dan saya menulis buku ini, satu masa dulu buku ini sudah habis. Dari Bangi ke Seoul, menceritakan pengalaman saya di Korea, sejarah Islam di Korea, dan bagaimanakah perkembangan Islam di Korea masa depan yang sedang berkembang hebat di situ. Tuan-tuan boleh cari kalau ada dalam pustakaan buku Dari Bangi ke Seoul. Saya menceritakan pengalaman saya dijemput oleh persatuan untuk sampaikan mesej Islam kepada mereka. Tarikh 31 Mac 2017, satu sejarah keluarga saya hari ini dalam sejarah. Saya bersama dengan keluarga saya menghadiri satu seminar yang dijemput oleh Persatuan Islam, dan di sinilah kita sudah ada tanah perkuburan, dan ditakdirkan di sinilah bersemadinya seorang daripada keluarga kami di Korea. Dan inilah perkuburan yang saya maksudkan tadi di atas, namanya adalah perkuburan Cheonju, dan terletak sekitar 80 km daripada Seoul, daripada masjid tadi. Dan dia adalah tempat yang awal, barangkali baru ada 30 jenazah yang dikemukakan di situ, termasuklah keluarga saya yang kebetulan dalam proses untuk bersama dengan seminar telah meninggal dunia di Korea dan disambut oleh Persatuan Korea dengan penuh syahdu. Tuan-tuan, saya sampai Korea, pengalaman saya pada 31 Mac tahun 2017, ketika musim bunga sedang berkembang. Cantik. Bunga ini bunga sakura Korea. Cantik, warnanya putih. Korea Jepun warnanya pink. Korea inilah dipanggil white flower ataupun sakura Korea. Dan kami 16 orang mengunjungi Korea bersama dengan saya untuk seminar di Masjid Etiwan, dijemput oleh Persatuan Federasi Islam. Kami balik 15. Kami pergi 16, balik 15, sebab isteri saya yang menjadi permata hati dalam keluarga saya telah meninggal di Korea. Sebaik sahabat Korea Allah telah tentukan kuburnya di sana. Inilah orang yang penting dalam Persatuan Islam Korea yang telah menjemput saya untuk sampaikan lecture 2 hari. Mereka sediakan satu bilik khas dewan untuk saya sampaikan mesej dalam tajuk epistemologi. Dan inilah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengajian ataupun perbincangan tentang perbincangan falsafah peringkat tinggi di Korea. Mereka lah golongan yang intelektual. Abu Bakar, tuan punya restoran makan tadi di tengah, dan di sebelah kiri adalah Tuan Haji Amin yang graduate daripada Universiti Madinah. Saya dikendak menjawab tentang what is epistemology kepada pemimpin Islam di Korea dan juga bukan Islam, termasuk pelajar Islam dan bukan Islam. Mereka telah berkumpul di dewan yang saya sebutkan tadi. Tiba hari dan saya telah sediakan slide untuk menceritakan tentang epistemologi ini, tetapi Allah menentukan yang lain. Isteri saya telah meninggal. Ketika 31 bulan Mac hari ini, ketika esok saya akan sampaikan mesej kepada penduduk Korea dalam bentuk epistemologi, Allah telah mengambil dan dia telah meninggal dunia. Dan inilah yang dinyatakan oleh anak saya, Syukran Ma'rufah, dan maklumkan pada mamanya, kepada seluruh penduduk tanah air, telah meninggal dunia di Korea. Dan saya menerima telefon daripada seluruh pemimpin Islam daripada Arab Saudi, daripada Qatar yang saya tak pernah kenal, mengucapkan takziah. Dan rupa-rupanya berita ini sampai ke seluruh dunia, sebab saya dijemput oleh Persatuan Federasi Islam Korea, dan mereka menyempurnakan jenazah ini dengan sangat sempurna. Mereka menjemput seluruh pelajar Islam supaya sama-sama untuk ke kubur dengan bas yang mereka sediakan. Termasuk kedutaan kita juga telah bersama juga. Dan pengalaman saya adalah Islam, perkuburan Islam ini ada persatuan yang mengasaskan bagi mereka yang meninggal dunia di Korea. Secara asasnya mereka tidak benarkan bukan Korea dikebumikan di Korea, tetapi oleh kerana saya hari itu konon-kononnya lah sebagai tetamu negara mereka, mereka telah berikan satu keistimewaan, dan isi saya lah antara orang pertama bukan orang Korea yang dikebumikan di perkuburan yang cukup indah tadi. Inilah pemandangan di bilik mayat apabila isteri saya telah meninggal, sakit dalaman. Kebetulan hospital yang dibawa ke sinilah hospital pakar dalam kaitan dengan hati,
dengan liwa. Dan orang luar juga datang ke sini, dan rupa-rupanya dunia ini bukan pakarnya di Amerika tetapi di Korea. Saya baru tahu. Pakar tentang penyakit hati jangan hantar ke Amerika, hantar Korea. Di sini pakar yang sebenarnya, dan mereka ada alat-alat mereka cipta sendiri. Dan tuan-tuan, inilah di antara masyarakat Islam yang bersama saya, di pelajar juga bersama saya, keluarga saya sedang mengendalikan jenazah isteri saya di masjid yang sama, Itaewon. Semua umat Islam keluar beramai-ramai, dan itu pemandangannya cukup syahdu bagi saya, cukup menyayat hati saya. Dan disolatkan di depan masjid, sebab untuk naik tangganya sangat tinggi. Dan itulah solat jenazah isteri saya. Allahumma warhamha wa'afiha wa'afaha. Ya Allah, ampunkanlah dia dan rahmatkanlah dia. Mudah-mudahan Tuhan amin, supaya doa ini akan berkekalan. Inilah tuan-tuan yang saya hormati, pemandangan kubur yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Umat Islam sudah ada kubur, tanahnya cukup cantik, tanahnya keemasan. Saya tak pernah tengok tanah seperti ini di puncak gunung. Untuk naik ke puncak gunung ini, itulah teknologi Korea. Mereka naik secara melilit dan naik tegak ke atas. Dan kubur Islam yang dibeli oleh kota, diletakkan bahagian atas kubur tersebut. Dan saya cadangkan tuan-tuan yang melak Korea, lawatlah tanah perkuburan Islam Chengdu. Dan di sini kita lihat sangat indah. Inilah tanah perkuburan yang saya maksudkan tadi. Warnanya emas, tanahnya emas. Dan inilah keluarga saya yang bersama-sama hari perkemuyan 5 tahun telah berlalu. Dan dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam apabila kami kembali ke Malaysia. Satu tiket, satu tempat tidak dipenuhi, sebab kami datang 16 orang, balik 15 orang. Itulah sejarah saya, keluarga kami dalam pada hari ini 5 tahun lepas. Inilah sebahagian lagi pemandangan, dan inilah cucu-cucu saya. Cucu saya yang buat kali terakhir sebelum kami pulang dengan penuh syahdu, meninggalkan gunung yang menjadi tapi menjadikan tempat tinggal akhir keluarga kami. Dan mudah-mudahan sedikit secepis sejarah ini menghubungkan kami, keluarga kami dengan Islam Korea, supaya ada setitis sejarah. Sebab saya dijemput seresmi untuk sampaikan mesej Islam kepada intelektual mereka di Masjid Itaewon. Dan inilah saya harapkan saya ada sedikit sejarah dengan Korea. Tuan-tuan lawat dia kubur ini untuk kita lihat bahawa umat Islam di sana telah membentuk satu masyarakat yang tersendiri. Inilah Abu Bakar yang sebutkan tadi. Kalau pergi ke restoran Itaewon, cari dia, sampaikan salam saya pada dia. Namanya Syekh Abu Bakar, fasih bercakap Arab. Dia menceritakan pada sejarahnya. Saya bercakap dengan bahasa Arab dah. Dan saya cukup kagum dengan bahasa Arabnya. Dia menceritakan dia pergi ke negara Arab dan dia terima Islam dengan Arab. Balik ke Korea dan dia menjadi tokoh yang sangat penting. Dia bukan orang atas tetapi orang bawah, rana kepada seluruh kegiatan aktiviti Islam di Korea. Dialah yang pergi ke mana-mana. Dan tuan-tuan, ini gambar terakhir isteri saya. Dan kebetulan pada 16 Januari 2007, 2 bulan sebelum kematiannya, kami sama-sama ke Madinah. Di Madinah kami berdoa beramai-ramai supaya Allah sekiranya sampai hajat kami, wafatlah kami di Madinah, sebab ada hadis Rasulullah yang memberikan jaminan syafaat baginda ke Rasulullah. Dan dia juga berdoa begitu lama, tetapi Allah tentukan kuburnya 40,000 ataupun 8,000 km daripada tempat yang dia berdoa. Ditempatkan di kawasan paling timur, kuburnya adalah di atas gunung di kawasan timur Korea, maksudnya di kawasan yang paling hujung dunia, yang sedangkan dia berdoa untuk diwafatkan di sini. Dan itulah sejarah keluarga saya. Dan sebelum dia ke umrah, dia benar-benar minta, sebab dia kata inilah kepada anaknya umrah mama yang terakhir. Umrah mama yang terakhir inilah, dan gambar ini dirakamkan depan Kaabah pada 16 Januari. Kita mengangkat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yanzulu wa yasa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma tatluda wa ma tadri nafsun bi ardin tamut innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir. Surah An-Nazm. Sesungguhnya di sisi Allah lah tentang ilmu hari kiamat. Allah lah yang menurunkan hujan, dan dialah yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan ibu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah yang dia akan lakukan esok.
tiada satu pun jiwa yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Tak ada satu pun jiwa yang mengetahui di bumi manakah dia mati. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, Maha alim, Maha khabir, Maha mengetahui. Dan itulah tuan-tuan sebagai kesimpulan kepada sejarah hubungan saya dengan Korea. Mudah-mudahan apa yang sebagai sinilah lebih kepada pribadi, tetapi dia ada hubungan dengan umat Islam di Korea yang sedang berkembang. Kita berdoakan mudah-mudahan dia adalah akan berkembang sehinggalah kita menjadi satu jasad yang sama seluruh dunia. Dan itulah tuan-tuan. Dan apabila dikunjungi kembali kuburnya, telah rumputnya telah panjang. Musim samanya telah rumput panjang, tetapi musim sejuknya dia akan hilang kembali rumput dan akan mengeluarkan tanah yang warna emas tadi. Dan kuliah ini sempena ulang tahun pemilihan permata keluarga kami. Walaupun kecil, moga catatan ini menghubungkan kami dengan sejarah Islam di Korea. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.